Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita dengan kelas santai sejarah SPM untuk anak-anak belajar di rumah dengan video PDPC offline. Okey, baik. Cikgu suka bab ini. Bab ini sebab dia berkait juga dengan bab tingkatan 5. Jadi pada hari ini kita nak masuk tajuk Malayan Union. Wah, ini tajuk ni best ni. Tajuk Malayan Union ni. Okey. Bila kita tengok tajuk Malayan Union ni, pelajar, mungkin kita boleh nampak Malayan Union ini kita nak ambil warna merah cantik sikit lah. Warna kuning tak pun. Okey. Okey. Kita nampak dia ni menggantikan pentadbiran tentera British. Menggantikan pentadbiran tentera British. Jadi tujuan, sini yang pertama dia boleh tanya. Dia tanya, apa tujuan British? Ini tujuan. British ni dia bukan ikhlas sangat pun. Tujuan. Tujuan yang pertama tu kalau kita tengok. Apa tujuan yang pertama yang dibuat oleh British pada waktu itu? Okey, kita tengok. Yang pertama ni dia nak melicinkan sistem pentadbiran. Dua, meningkatkan pelaburan ekonomi. Tiga, mengukuhkan pertahanan. Empat, mengekalkan orang asing sebagai tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Ini kita tengok tujuan. Kalau kita tengok di situ ada berapa tujuan? Oh, banyak juga. Sini satu. Kalau kita tengok warna apa kita nak ambil, warna biru. Satu. Dua. Cuba letak dua. Sini tiga. Dan sini empat. Oh, ada empat. Boleh jadikan soalan ni. Boleh dijadikan satu soalan lengkap. Bila kita kena belajar satu tajuk, kena tahu juga latar belakang macam mana kita nak kenal orang. Selalu kita minta biodata kan. Biodata. Suka minum air apa, muzik apa kamu minat. Kita kena tahu juga bila belajar bab Melayu Union ni. Tajuknya latar belakang. Macam mana boleh ada Melayu Union ni? Siapa yang perancang dia? Baik, kita tengok perancang di sini. Tengok gambar botak macam artis tu. Dia diketuai, ini perancang ni. Diketuai oleh General Ralph Horn. Dia ni yang merangkakan satu pentadbiran baru di tanah Melayu selepas berakhirnya pentadbiran tentera British. Okey. Di mana dia telah menerangkan benda ni di mana, bukan terang di kedai kopi je. Di Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Ingat, Melayu Union 1946. Dia 45. Baik. Rancangan ini, ini cikgu letak warna lain. Ini uraian dia. Rancangan ini diisytiharkan dalam Warta Kerajaan. Jata 5 tak belajar yang ni. Ini nampak dia lebih detail. Warta Kerajaan sebagai kertas putih 6274. Apa yang kita nampak di sini inferennya dalam kertas putih ni, cikgu letak warna lain. Dalam inferen yang kita nampak di sini, British, ini kita nampak akan mengambil alih pemerintahan tanah Melayu dan menubuhkan sebuah kerajaan pusat. Ini yang kita panggil sebagai inferen. Kesannya, kesan daripada pengenalan yang tadi nampak macam kecil, tapi besar nilainya kepada tanah Melayu pada waktu itu. Ini kita nampak. Okey. Clear pelan-pelan kita belajar. Anak-anak jangan tak belajar. Sikit belajar pun tak apa, janji kita belajar. Dia lari situ Okey, good. Tak apa. Lupa nak pangkat. Okey. Kita yang buat dia. Apa risau Okey, tengok sini.
Ini lebih kurang macam peta perancangan itulah. Baik, kalau kita nampak di situ anak-anak, ini ada istilah yang pertama. Yang kita panggil memorandum. Bila dia terangkan rancangan ini dibentangkan Persatuan Melayu Britain. Dah ada dah macam tu Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum bantahan supaya apa? Ini warna hijau lah. Ini huraian dia supaya hak kewarganegaraan tidak mengikut jas soli. Jas ke jus ke lantak lah Yang penting ejaannya macam itu jas soli. Apa itu jas soli? Ini kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Jadi kalau kita nampak kalau jas soli ni, ramailah orang kita berbagai bentuk dalam masyarakat kita pada waktu itu kalau ada jas soli ini dibenarkan pada waktu itu tengok sekejap. Dibentuk jas soli kita bantah, dia kena ikut dia punya flow pemikiran sejarah ni kita kena faham. Pembelajaran kita berterusan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kita nampak apa? Yang ketiga. Tadi Persatuan Melayu, ini Persatuan Cina pula. Persatuan Cina. Persatuan Cina seberang laut juga menghantar memorandum. Berkaitan apa? Berkaitan dengan masa depan tanah Melayu pada waktu itu. Itu yang ketiga. Orang Melayu bantah, bukan bantah hantar memo. Orang Cina pun hantar memo. Tapi tetap Melayu Union ini, kita nampak kertas putih ini tetap dilaksanakan dan Melayu Union dilaksanakan pada 1 April 1946. Dalam bulan inilah bulan April ni patut ulang tahun. Kita nak tengok Melayu Union ini Apa yang kita nampak dalam kertas putih ni? Pelajar boleh tengok Nanti kita akan detailkan berkaitan dengan konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, siapa yang mentadbir, undang-undang macam mana, bagaimana dengan kedudukan Raja Melayu, zakat dan sebagainya, dan lain-lain lah. Ini kronologi. Kita nak belajar sejarah ni, kita kena memahami kronologi ini baru kita jelas. Kita faham Okey. Ini ciri. Kalau tengok cantik gambar ni Okey. Baik. Ciri kita tengok yang pertama ialah kesatuan. Ini yang pertama Ciri satu. Ini ciri satu. Cuba tak ciri satu jelas lah Ciri satu. Siapa yang terlibat kesatuan ni, siapa yang ada dalam itu? Yang ada dalam kesatuan itu, yang kita tengok ialah Negeri Melayu Bersekutu. Negeri Melayu Bersekutu ni negeri yang di bawah pemerintahan British. Ada sistem residen tidak bersekutu. Ada 4 tadi kan yang bersekutu. Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Tidak bersekutu. Selain pada tadilah. Dan Negeri Selat. Negeri Selat ada berapa? Ada 3. Ini ada 4, ini ada 3. Kecuali Singapura. Ini kita nak kena faham ni. Kenapa Singapura nanti mungkin. Kenapa Singapura tak dimasukkan? Kecuali Singapura. Nanti kita tengok kenapa Singapura tak dimasukkan. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua. Ciri kedua. Sultan. Macam mana kuasa Sultan? Sultan ni dia hanya menjadi apa? Menjadi ahli dalam majlis raja-raja. Dan tugas Sultan ni buat apa? Tugas Sultan hanya membincangkan hal agama Islam dan adat istiadat. Sikit je. Yang lain semua British ambil. Itu raja. Yang ketiga, ciri ketiga ialah pentadbir. Siapa yang mengetahui pentadbiran negara pada waktu itu? Sultan dah bukan.
diketuai oleh Governor British, dan dibantu oleh, ni kita ada bantu, cikgu letak warna biru, dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan. Yang ini di bawah Pos Suruhanjaya Tinggi British pada waktu itu. Kita nampak dan yang terakhir, kita nampak situ yang terakhir. Ini yang paling penting. Ini kita nampak satu kesadisan lah. Kalau dia buat sadis lah. Kewarganegaraan melalui prinsip jus soli ataupun jas soli. Yang mana kita nampak ada huraian dia. Huraian dia ialah seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura diiktiraf. Siapa yang lahir, kalau dia negro lahir pun boleh. Dengan syarat. Dia ada syarat dia. Tengok situ ya. Cikgu letak warna biru. Berumur 18 tahun ke atas dan bermustautin selama 10 tahun. Hingga 15 tahun diberi warga negara. Kalau kurang 18 tahun, syaratnya ialah ibu bapa merupakan warga negara. Kita nampak di sini. Cantik di sini. Okey. Latihan ini cikgu akan bagi khusus. Nanti kita akan bincang dalam satu slot. Cikgu nak bagi latihan ini saja berkaitan dengan tajuk ini. Jadi kita nampak sikit saja kita belajar anak-anak. Belajar sikit tapi faham. Okey. Cikgu rasa cukup setakat ini. Jumpa lagi di lain masa. Bye-bye. Terima kasih. PKP, stay at